أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bersama dan kuliah Tuhan mingguan ini. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita semua dan menerima apa yang kita kerjakan ini sebagai amal soleh, insyaAllah. Muslimin muslimat mati sekalian, kita akan sambung tafsir Nurul Ihsan pada muka surat 279 baris kedua daripada atas, ayat daripada surah Al-Hijr, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Dan sungguh telah kami suruh beberapa banyak rasul daripada dahulu engkau ini pada beberapa firqah segala orang yang dahulu kala. Muslimin muslimat mati sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada Nabi dan kita selaku umat baginda bahawa sebelum daripada Nabi SAW telah pun ada rasul-rasul, telah pun ada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana yang sering kita sebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi, berapa ramai jumlah rasul, jumlah Nabi dan jumlah rasul. Nabi SAW menyatakan bahawa jumlah para anbiya, para nabi ada 124,000 orang. 124,000 orang, dan rasul adalah 315 orang. Yang kita ketahui dan wajib untuk kita ketahui 25 orang, seperti mana nama mereka disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mana banyak lagi Nabi-Nabi, Rasul yang kita tak ketahui. Bahkan antara umat ataupun bangsa yang banyak sekali mendapat di kalangan mereka Nabi dan Rasul adalah Bani Israel. Mereka adalah orang yang paling ramai dikurniakan Allah dengan para Nabi dan para Rasul. Mereka berbangga kononnya mereka adalah bangsa terbaik, antaranya dengan sebab Nabi-Nabi dan Rasul banyak Allah bangkitkan di kalangan mereka. Orang-orang bagi tahu, orang jawab, kalaulah banyak dibangkit di kalangan mereka, itu menunjukkan mereka adalah satu bangsa yang banyak masalah. Kalau polis banyak di satu negeri, satu tempat, tentulah banyak masalah tempat itu. Kalau tak mungkin polis banyak di kawasan itu. Allah Ta'ala menyebut kepada Nabi bahawa rasul-rasul telah pun diutuskan kepada umat yang terdahulu sebelum daripada baginda diutuskan. Apa yang dihadapi oleh para rasul, para anbiya yang terdahulu daripada Nabi Muhammad juga akan dilalui oleh baginda Nabi ketika menyampaikan dakwah di Mekah dan di tempat-tempat yang lain. Ayat yang ke-11,
wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tiada datang akan mereka itu oleh rasul itu melainkan adalah mereka itu istihza, yakni olok-olok, memperolok sekalian seperti istihza kaum engkau kepada engkau ini. Nabi-nabi dulu hadapi ujian, diperolok-olok, dipermainkan apa yang mereka sampaikan. Tak percaya, lepas itu hina, pemain, macam-macam mereka lakukan. Seperti itulah apa yang baginda bawa di kota Mekah terutamanya. Bagaimana orang Mekah yang selama ni kenal Nabi, tahu akhlak Nabi macam mana, tahu siapa Nabi dan keturunan baginda, tapi dengan sebab mereka takabur, mereka sombong, dan mereka takut tuan-tuan kehilangan kedudukan dan juga kekayaan, mereka menolak kebenaran yang mereka tahu kata Nabi bawa adalah benda yang betul, benda yang benar. Mereka bermain-main. Mereka kata buat turun mai, kalau betul awak mai turun mai lah malaikat yang turunkan wahyu turun. Mereka minta untuk diperlihatkan Jibril alaihi salam. Mereka minta nak tengok Allah Subhanahu wa taala, nak ada tongkat ke, ada tangga ke, nak boleh tengok Allah taala. Jadi mempermain-mainkan utusan Allah ini ada perkara yang telah berlaku, dan Nabi Muhammad juga menghadapi ujian yang sama. Nabi dituduh sebagai ahli sihir, Nabi dituduh sebagai orang yang ada sakit, Nabi dituduh sebagai orang yang memecah belahkan masyarakat. Bila orang-orang Mekah tuan-tuan, terutama di Mekah, pergi jumpa dengan seorang tokoh mereka, orang ni orang hebat, tokoh dan juga orang yang berilmu, iaitu Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ni ayah kepada Sayyidina Khalid tuan-tuan. Ayah dia hebat, ahli ilmu terutama kepakaran dalam bahasa Arab, dan dia tahu berkaitan dengan keturunan dan sejarah orang di Mekah dan luar Mekah. Bagaimana orang Mekah, pemimpin Mekah pergi jumpa dengan Al-Walid, bincang nak kata apa tentang Muhammad ni yang boleh untuk kita tuduh, kita kata kat dia supaya dakwah dia tak diikuti oleh orang lain. Tuan-tuan, dia kata hampa cadangkan dulu. Hampa sebut apa yang hampa cadang nak tuduh kat Muhammad. Depa bagi cadangan. Ada yang kata Muhammad tu ahli sihir, Muhammad tu pemecah belah masyarakat, macam-macam tuduhan. Tapi Al-Walid menyatakan apa yang dicadang tu semua tak sesuai dengan Muhammad, semua tak sesuai. Tapi yang paling sesuai, yang boleh untuk diguna pakai adalah bagi Muhammad tu adalah ahli sihir, kerana dengan sihir dia itu memecah belahkan, memisahkan antara pasangan, memisah belahkan antara mak dengan ayah, mak ayah dengan anak-anak, memecah belahkan masyarakat. Depa tak ada point. Bahkan Al-Walid ni bila Nabi berdepan dengan dia, Nabi baca ayat Quran, dia terdiam pasal dia orang ahli bahasa. Dia tahu kalam hak Nabi baca ni bukan kalam orang. Dia tahu beza ayat-ayat Quran bahasa Arab ni bukan kalam manusia. Tapi tuan-tuan, pasal nak jaga kehebatan kedudukan dan juga kekayaan yang ada, mereka tolak tuan-tuan, tolak kebenaran yang Nabi bawa. Mereka pemain macam-macam, duk pelekeh. Dan itulah yang akan dihadapi oleh orang yang mewarisi kerja Nabi, pendakwah, tok-tok guru, orang alim yang menyampaikan kebenaran. Dalam lipatan sejarah kita boleh baca, tak kiralah di negara mana sekalipun, apabila orang-orang yang bawa Islam sampaikan dakwah, tentu orang akan tuduh macam-macam kepada mereka. Orang akan buat fitnah, orang akan kata yang bukan-bukan, dan perkara ni adalah perkara yang lumrah. Tuan-tuan, ulama kata kalaulah seseorang tu berdakwah tapi tak ada siapa pun komplain kat dia, tak ada orang bukan Islam pun, orang kafir pun setuju dengan dia, kan, tak kata apa kat dia, maka kawan tu perlu untuk dimuhasabah balik. Ada benda yang tak betul, dia sampai tentunya benda yang hanya ikut kehendak kemahuan orang-orang yang tak mau ke Islam. Hak yang betul-betul hak Islam nak, dia sembunyi, dia tak mau nak sampaikan, dia duk pemain. Jadi Nabi hadapi benda tu, dipermain, diberikan dengan berbagai-bagai gelaran yang menjelekkan. Dan perkara ni perkara yang diwarisi daripada para anbiya yang terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat mati sekalian, tak ada tuan-tuan orang bagi tahu kat Imam Syafi'i,
Ada orang duk mengata kat Tuan Imam Syafi'i kata biasa Allah Ta'ala apa orang kata? Imam Syafi'i kata orang kata Allah Ta'ala tu ada anak. Orang kata kat aku biasa Imam Syafi'i kata Nabi Muhammad apa yang orang tak kata. Tu dia cara orang alim jawab. Tuan-tuan, mereka tak ambil kisah pun dengan apa-apa yang dikatakan oleh orang lain, muslimat. Nabi-nabi yang terdahulu hadapi ujian. Bangsa tuan-tuan seperti mana Yahudi ataupun Bani Israel dulu, bangsa yang paling banyak nabi-nabi diutuskan kepada mereka. Tapi tuan-tuan, macam-macam mereka buat. Contoh macam Nabi Musa, Nabi Harun dan nabi-nabi lain. Mereka kata mereka buat bahkan sampai wa yaqtulunal anbiya, depa bunuh pada nabi. Orang Yahudi dulu tuan-tuan bunuh nabi itu perkara biasa. Tak setuju dengan mereka naik. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh. Tuan-tuan, tadi saya tengok satu video. Tuan-tuan, sebelum subuh tadi, belum pergi kuliah subuh kuning, buka tengok. Tuan-tuan, cerita bagaimana pendakwah Kristian ni depa di Tel Aviv, di Israel Haram. Depa duduk tepi jalan, depa duduk ceritalah tentang Kristian. Tentera Yahudi mai, tentera Israel mai. Suruh depa berenak, tak benak kan. Berkelahi dah depa ni. Kan? Depa patutnya berkawan tapi tak boleh kawan. Sebelum ni saya cerita ada video bagaimana orang dan masyarakat di Israel, orang Yahudi ni, kalau mereka lalu depan gereja ataupun mereka lintas depan orang Kristian, orang Kristian tu tunjuk kata dia Kristian dengan dia pakai lambang salib, rantai salib, ataupun dia padri, pakai baju padri. Tuan-tuan, orang Yahudi akan ludah tuih ke depan orang tu, tak padri ataupun penganut Kristian. Walaupun bukan ludah kena badan dia, tapi dia ludah tu bagi jatuh depan dekat dengan kaki kawan tu. Satu bentuk penghinaan. Video pagi tadi saya tengok tentera dengan puak Yahudi di Tel Aviv ni halang, tak bagi pendai Kristian untuk cakap, untuk nak berdakwah. Pasal apa? Mereka kata hampa dalam kitab kami dan Taurat sebut hampa ni penyembah berhala, hampa boleh dibunuh. Tuan, tu Yahudi kata kat boleh kata geng depa lah tu kan, Israel ni Kristian boleh dibunuh. Orang lain tak usah cerita dah tuan-tuan. Nabi-nabi di kalangan mereka satu bangsa dengan depa pun depa boleh bunuh. Ini kan pula orang lain, bangsa lain yang mereka letakkan lebih rendah daripada binatang. Masya Allah. Muslimin muslimat ni jenis olok-olok mempermainkan. Nak bagi tuan-tuan orang tu rasa malas biar payah nak. Tak usah duduk sampai duduk diam sudah, kata jadi payah. Jadi benda-benda sebegini akan dihadapi. Tak tahan sabar, tak ingat dengan tanggungjawab, pakai biak macam itulah. Nabi Muhammad sebagai insan terbaik, kekasih Allah, macam-macam orang kata. Kita ni tiba-tiba nak dakwah, tak mau ada orang kata. Tak mungkin hak dengan batin, kebenaran dengan kebatilan tu tak mungkin duduk sekali. Tak mungkin tuan-tuan duduk sekali. Maka akan ada pertembungan, dan pertembungan ini sampai ke kiamat. Jadi had Nabi bawa bertembung. Tuan-tuan, orang-orang seperti mana Allah Ta'ala sebut, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bila dikatakan kepada mereka, mailah kita ikut, kita buat apa yang telah Allah Ta'ala turunkan, mereka kata kami nak ikut apa yang nenek moyang, apa yang mak ayah kami buat, kami nak ikut itu je. Itu tak tembung macam mana tuan-tuan dalam masyarakat. Ikut adat, ikut kebiasaan, walaupun bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Islam, oleh agama. Jadi semua nabi-nabi, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Duk pemain, duk perolok, duk pemain-main. Orang lah ni tuan-tuan, muslim-muslimat, kalau tengok dalam internet ni, Facebook, orang masuk Islam ni, ya Allah, banyak. Pasal apa pakat masuk Islam? Pasal perang di Gaza. Kristian di barat terutama pakat masuk Islam. Geng-geng muda ni pakat masuk Islam. Simpati kepada Gaza ni makin hebat lah ni. Dalam baru-baru ni, dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tuan-tuan buat undian yang sokong Gaza, tuan-tuan, kalau 120 negara. Yang sokong satu geng dengan mereka 14 negara aja. Semua pakat banyakkan majoriti simpati dengan Gaza, minta supaya perang itu dihentikan dan sampaikan bantuan segera, bantuan kepada penduduk di Gaza.
tuan-tuan. Jadi pakai apa, pasal apa pakat masuk Islam ni? Tuan-tuan, mereka kagum dengan keimanan penduduk Gaza. Kan walaupun internet ni teruklah ni di Gaza, tapi bagaimana penduduk Gaza ni berkongsi suasana keadaan keluarga, keadaan sahabat-sahabat, petugas-petugas doktor dan sebagainya. Suasana walaupun dalam keadaan bangunan runtuh, dalam keadaan tak makan minum macam-macam, tapi keimanan yang diperlihatkan penduduk Gaza. Bila ditanya dalam keadaan senyum, bila ditanya jawab lepas ni buat apa, balik tidur ni kata, lepas ni fikir lain kan, fikir tunjuk keluarga. Ada yang ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah tu pasal apa? Pasal saudara dia baru syahid, baru mati kan? Bukan pasal rumah dia selamat. Tuan-tuan, adab kita, kalau kita tuan-tuan selamat, orang lain, jiran kita, adik-beradik kita, orang lain kena musibah, kita boleh ucap Alhamdulillah. Tapi Nabi kata jangan bagi dia dengar. Rasa hati dia seronok. Kita seronok dengan apa yang tak berlaku kat kita, tapi seolah-olah macam kita seronok dia kena. Bukan tak boleh sebut, tapi jangan bagi dengar. Tapi orang-orang tasawuf, ulama tasawuf, mereka tak boleh sebut tuan-tuan. Bila ada musibah, mereka selamat, orang lain kena, mereka tak mau nak sebut Alhamdulillah. Pasal takut seolah-olah mereka hanya penting diri sendiri. Mereka selamat, orang yang selamat, seolah mereka reda apa yang berlaku kepada saudara-saudara mereka yang ditimpa dengan musibah. Lah, banyak video tu tuan-tuan. Video cerita bagaimana darah orang syuhada di Gaza ni berbau harum kasturi kan. Darah masih mengalir walaupun berhari-hari duduk dalam timbunan bangunan yang runtuh itu. Darah masih mengalir, bau harum. Buka bilik tempat simpan mayat, lori air, ketua air tu je, simpan mayat anda tu tak ada dah, penuh dah peti sejuk ni tuan-tuan, berbau harum. Tapi hak Israel, mayat tentera mereka kena tembak mati tuan-tuan. Video tunjuk pegawai masuk nak tunjuk mayat tentera geng dia mati, tak tahan, busuk tuan-tuan. Di Gaza berbau harum. Benda-benda sebegitu tuan-tuan, orang bukan Islam fikir kan? Dengan keimanan yang ditunjukkan oleh orang Gaza, tunjuk bagaimana mereka ni bersabar, tak ada jadi tak tahu hala, tenang saja, bahkan gembira dengan kematian yang dihadapi oleh adik keluarga. Pasal apa? Pasal syahid. Dia akan bantu, ni saudara aku mati, dia akan tolong aku. Masya Allah. Sampai terang tuan-tuan, pakat masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah. Hebat muslimin muslimat. Allah nak bagi tuan-tuan, nak bagi hidayah, nak bagi kemenangan ni dalam bentuk-bentuk yang lain kan? Dalam bentuk yang lain. Kita yang kita takut, kita duk leka lalai, duk rasa tenang. Khususnya ayat yang ke-12, kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Sampai tentunya tuan-tuan, kalau dalam kitab kita ni dia kurungan sampai la yu'minun tu ayat yang ke-14 dah. Ayat yang ke-13. Seperti yang demikian itulah kami masuk akan dia pada segala hati kafir-kafir Mekah, tiada beriman. Untuk ayat seterusnya, seperti demikian itulah kami masuk akan dia pada segala hati kafir-kafir Mekah. Muslimin muslimat, macam itulah juga Nabi kata, Allah kata macam itulah respon dan tindakan orang kafir Mekah terhadap apa yang Nabi bawa. Dakwah yang Nabi bawa tak disambut, sebaliknya ditentang, dibuat macam-macam tuduhan. Yang buat tuduhan tu bukan orang lain, antaranya yang paling aktif sekali adalah pak melakang Nabi, Abu Lahab kan tuan-tuan. Antara Abu Lahab ni punya dahsyat, sampaikan surah tentang dia ada kan. Ada surah dalam Quran, tabat ada Abi Lahab wa tab, sebut tentang dia dan juga sebut tentang bini dia kan? Seperti mana kita pernah sebut sebelum ni, ada orang bukan Islam yang dia masuk Islam. Pasal apa? Pasal surah ni. Pasal apa masuk surah tabat ni dia masuk Islam? Pasal apa? Dia buat kajian, dia seorang ahli akademik, dia buat kajian, betul ke Quran ni daripada Allah ataupun daripada Muhammad. Dia buat kajian. Dia buat kajian, bila jumpa surah Lahab ni, surah tabat ni, dia kajian dia, surah tabat ni turun 10 tahun sebelum Abu Lahab mati.
sebelum 10 tahun. 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. Abu Lahab mati lepas peristiwa peperangan Badar. Walaupun dia tak pergi perang Badar. Turun di Mekah 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. Dalam tempoh 10 tahun tu, dia kata kalaulah Abu Lahab ni nak tunjuk, nak buktikan kata Quran ni Muhammad yang reka, dia boleh buat untuk menafikan apa yang ada dalam surah itu, iaitu dia masuk Islam. Tapi Allah nak tunjuk, kata ni hidayah, betul Quran ni daripada Allah Ta'ala. Allah kata Abu Lahab ni kena laknat, dan dia dengan bini dia duduk dalam neraka. Makna dia ayat ni cerita siap-siap, surah ni cerita siap-siap bahawa Abu Lahab mati sebagai orang kafir. Mati sungguh sebagai orang kafir. Kalaulah Quran ni bukan daripada kepada Allah, daripada Allah Ta'ala, Abu Lahab dia boleh untuk dia buat sebagai bukti kata betul Quran ni bukan daripada Quran, daripada Allah, Muhammad yang reka. Buktinya tak betul macam apa yang ada dalam surah tu, aku masuk Islam. Tapi tak jadi. Sampai dia mati dalam keadaan hina. Orang masuk Islam pasal surah tu, tuan-tuan. Jadi orang Mekah menentang apa yang Nabi bawa. Nabi bawa sampai musim haji, Nabi tunggu orang mai, tuan-tuan nak mai buat haji. Abu Lahab, tuan-tuan, selepas daripada mereka buat pembincangan sama-sama pemimpin dengan orang Mekah ni buat keputusan, mesti usaha untuk halang dakwah Nabi Muhammad. Mereka buat keputusan macam tu. Abu Lahab ni dia duk mengekok Nabi. Bila Nabi pi nak jumpa dengan orang yang mai ke Mekah musim haji terutama, dia akan pi, dia akan kata hampa jangan duk ikut dia, jangan duk percaya ke dia. Aku pak menakan dia. Tuan-tuan, sampai terah tu depa halang dakwah Nabi. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Macam itulah kami buat kepada orang-orang yang duduk di Mekah tu. Yang seterusnya ayat yang ke-13, la yu'minuna bihi wa qad qalat sunnatul awwalin. Tiada beriman mereka itu dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman-Nya qad qalat sunnatul awwalin, sungguh telah lalu jalan segala orang yang dahulu kala daripada azab Allah akan mereka itu dengan sebab dusta nabi-nabi, dusta anbiya mereka itu. Demikian inilah kaum engkau. Mereka tak beriman, orang Mekah tak mau beriman, tolak, bahkan halang dakwah Nabi. Dan itu adalah perkara yang biasa dilakukan oleh umat dahulu, dan mereka akan kena balasan seperti mana orang dahulu juga. Tuan-tuan, jadi benda yang baik tak semestinya akan diterima oleh orang. Allah tak akan buat bahawa neraka tu kosong. Allah Ta'ala, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Allah bagi petunjuk dua jalan, sama ada nak beriman ataupun nak jadi kafir. Pilihlah. Allah bagi akal untuk fikir, bagi panca indera untuk digunakan untuk melihat. Allah Ta'ala bagi turunkan nabi-nabi, turunkan tuan-tuan Alkitab supaya jadi panduan. Manusia sajalah yang nak kaji ataupun nak terima ataupun tidak. Mereka tetap tak terima. Kalau mereka nak petikai apa Nabi, mereka tak boleh petikai. Nabi Muhammad adalah daripada golongan yang terpilih, diakui keturunannya. Nak petikai Nabi, nasab Nabi, tak ada siapa boleh petikai nasab Nabi Muhammad. Nak petikai Nabi ada rekod tak baik. Waktu sejarah dulu, waktu budak-budak, waktu remaja, waktu muda, kok ada rekod tak baik, blacklist, tak ada. Mereka pun kenal, bahkan mereka gelarkan dengan Al-Amin. Tak ada. Tak boleh nak ungkit kok ada cerita tak baik. Tak ada. Kan? Bila Nabi bawa daripada umur 40, Nabi masih lagi berakhlak. Nabi masih lagi seseorang yang diterpuji akhlak dan tak pernah disebut sebagai pernah berbohong dalam rekod hidup dia. Tapi mereka tak beriman, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal nak pertahan kedudukan, nak pertahan kekayaan, dan mereka berpegang teguh, tuan-tuan, dengan apa yang dipegang oleh nenek moyang mereka. Tak mau nak terima. Jadi tak perayalah. Hidayah ni milik Allah Ta'ala, Allah nak bagi, tak payah. Nabi Muhammad usaha dengan pak menakan sendiri Abu Talib. Tuan-tuan, pendapat paling kuat Abu Talib ni mati bukan sebagai Islam.
Walaupun ada sebahagian kecil ulama Islam kata Abu Talib ni mati sebagai orang Islam berdasarkan kata-kata dia terakhir, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin khairun bariyati dina laula al-malamatu aw hizaru masabah lawajadtani samham bizaka mubina. Bila Nabi duk pujuk Abu Talib supaya beriman, Abu Jahal duk belah lagi. Atarqabu an millati abina ya Abu Talib, mu nak tinggalkan agama nenek moyang kita wahai Abu Talib. Nabi pujuk pak menakan dia supaya dapat mengucap dan jadi hujah. Nabi boleh berhujah kepada Allah Ta'ala nanti. Tapi Abu Talib kata, aku bukan tak tahu agama terbaik atas bumi ni agama yang Muhammad bawa. Tapi kalau bukan kerana takut dicercah aku dan keturunan aku, mesti aku terima apa yang Muhammad bawa tu. Menyebabkan sebahagian kecil seperti ulama Imam Abu Zahra menyatakan bahawa Abu Talib ni mati sebagai orang Islam kan? Tapi berdasarkan hadis-hadis, masuk hadis sahih menyebut bagaimana inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah rajulun Nabi sebut neraka azab neraka yang paling lekeh, paling ringan sekali di akhirat nanti ialah lelaki yang dipakaikan kepada dia sepatu neraka yakni min huma dimaruh. Sepasang sepatu tu menyebabkan otak dia mendidih. Ni seksa paling ringan dalam neraka. Diletakkan pakai kasut ataupun diletakkan bara api bawah kaki. Panas bara api tu yang Nabi kata paling ringan ni paling ringan. Mendidih otak dia. Dan antara yang akan menerima azab paling ringan ni adalah Abu Talib atas jasa yang dilakukan kepada Nabi. Tuan-tuan. Jadi majoriti ulama kata dia bukan orang Islam. Jadi Nabi saya pujuk, Nabi dah Abu Talib mati, Nabi masih berdoa lagi. Allah Ta'ala sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, mu tak dibagi petunjuk kepada siapa-siapa yang mu kasih, tapi Allah lah yang bagi petunjuk, bagi hidayah kepada siapa yang dia kenaki. Tengok, ada anak pemimpin Hamas nama Yusuf, ayah dia Mas'ud, ayah dia pemimpin Hamas. Untuk apa jadi? Dia kena masuk penjara. Masuk penjara tu Israel tuan-tuan bagi taker dia, pujuk dan dapat pegang dia bukan dengan siksaan, tapi bagi kesenangan, kenikmatan dalam penjara. Orang ni duk kena bantai. Tuan-tuan, ada orang yang dia kalah dengan sebab siksaan, kesakitan. Ada orang yang kalah dengan sebab kenikmatan. Kawan ni dia kalah dengan sebab kesenangan. Macam kalau kita baca cerita perang Amerika Vietnam dulu. Tuan-tuan, tentera Amerika ni kena tawai Vietnam. Vietnam ni panas. Sebelah dia buat penjara, belah lagi tempat dia duk operasi tahanan Amerika ni. Tahanan Amerika ni keluar kena masuk bilik sebelah ni kena teribai, kena katok, duk gayau menjerit semua. Lama tuan-tuan dia berubah. Bila mai masuk ni, depa sedia makanan sedap-sedap, layanan perempuan apa semua. Depa suruh tahanan ni buat lakon kata kena seksa, duk menjerit. Tapi kawan ni masuk, duk tunggu masa bila dia kena masuk bilik sebelah. Pasal apa? Makanan sedap-sedap, nikmat penuh. Lepas tu dia duk menjerit macam dia kena katok. Kawan sebelah kata, oh kena kawan. Takut. Tapi dia bongkar dalam kalangan depa tu apa perancangan depa apa semua. Tuan-tuan, Yusuf ni, anak pemimpin Hamas ni, dia diberikan kenikmatan, kesenangan waktu menjawab. Keluar, tuan-tuan, dia tahu aktiviti Hamas. Sehingga kan ada pemimpin Hamas ditangkap. Jadi lama-kelamaan orang mula syaki dan dia lari, bawa diri. Lah ni duduk di Amerika kata Islam. Bahkan bukan takat dia mengkritik Hamas, dia murtad. Tuan-tuan, dia Islam. Murtad. Pasal apa? Kesenangan. Jadi hidayah ni milik Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi-Nabi hadapi ujian dengan anak bini. Kalau kita anak tok guru, orang alim, ada masalah tu tuan-tuan, benda-benda yang telah berlaku. Cumanya kita janganlah telajak tuan-tuan. Kalau ada dalam masyarakat kita orang-orang yang diuji sedemikian, keluarga yang diuji sedemikian, jangan cakap tak ketahuan. Berhati-hati, takut kena kat kita. Doa lebih baik, bahkan dapat pahala doa
bagi tetap, bagi elok, bagi keluarga dia, bahkan keluarga kita, masyarakat sekampung dalam keadaan elok daripada kita duk mengata. Yang mengata tu seperti mana hadis Nabi riwayat Tirmizi, apa? Man ayyara aqan man ayyara aqahu bizambin qad taba minhu falam yamut hatta ya'mala. Nabi kata, seseorang yang mengaibkan saudara dia dengan satu dosa yang kawan tu dah tinggal, tobat dah, tapi dia duk cerita lagi, kawan ni, orang ni duk cerita, duk ungkit, duk cerita buruk orang tu dah tinggal dah, tobat dah. Kawan hak duk cerita tu takkan mati, kata Nabi, melainkan dia sendiri akan buat benda tu. Nauzubillah. Tuan-tuan. Jadi baik kita berdoa. Kan, berdoa. Kita bila kena kat keluarga kita, kita diam. Kat orang kita sama, tak patut. Dan takut berlaku kat keluarga kita. Jadi mereka tak beriman, walaupun tuan-tuan Nabi tu adik-beradik mereka. Nabi tu orang kampung mereka, kok mereka nak sokong? Tak. Kerana apa? Mereka takut kedudukan mereka akan diambil oleh Nabi. Qad qalat sunnatul awwalin. Macam itulah sunnah, ketetapan, kebiasaan yang orang terdahulu. Ayat yang ke-14. Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Dan jika kami buka atas mereka itu satu pintu langit, maka tengah malam mereka itu pada pintu itu naik turun. Ayat yang ke-15. Laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun masfurun. Nescaya berkata mereka itu, hanya ditutup mata kita, tetapi kita segala kaum yang kena sihir, dikayan bagi kita yang demikian itu. Kalau kami buka pintu langit, di langit tu kami buka, dan mereka boleh naik turun, puak-puak Mekah ni boleh naik turun, mereka kata kita ni mabuk ni, kita mabuk ni, mata menjadi pening, jadi pening, dan kita kena sihir. Mereka tak percaya juga. Kalaulah Allah buat sampai terang tu, nak tunjuk kebenaran yang Nabi Muhammad bawa, Allah tunjuk antaranya kalau Allah buka pintu langit tu sendiri, dan mereka dibawa naik turun, mereka tak boleh terima juga. Mereka duk kata kita ni kena sihir ni, kita ni, mata kita ni apa, jadi mabuk kita ni, tak betul ni. Mereka tak boleh terima juga, walaupun kebenaran tu ditunjukkan sampai ke peringkat tu sekali. Nak cerita kata hidayah, tak dapat, tak peraya lah. Tuan-tuan, main dulu saya dengar ceramah seorang kiai, dia cerita tentang ayah dia. Ayah dia ni Kiai Ali. Kiai Ali ni adik kepada Kiai Anis. Kiai Anis ni perempuan, lelaki, tuan-tuan, nama Anis. Meninggal beberapa tahun lepas. Kiai Anis ni duduk di Solo. Mereka ni keturunan Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi ni terkenal, tuan-tuan, ulama besar di Yaman dulu, penulis penyusun qasidah tu, Simpul Durrah. Hebatlah Habib Ali Habsyi ni. Habib Anis ni, dia kalau dia pergi ke Mekah, pergi Jeddah ni, dia duk pergi jumpa dengan Habib Abdul Qadir Sarraf, wali kutub yang diakui dah meninggal berapa tahun lepas dah. Dia pergi, dia akan tanya, ada tak dalam senarai Habib Kiai Muhammad Zaini Abdul Ghani Sekumpul wali di bawah Habib Abdul Qadir Sarraf? Habib Abdul Qadir Sarraf ni, dia kata tak ada, bawah aku tak ada nama Syekh Kiai Muhammad Zaini Abdul Ghani Sekumpul yang dikenali dengan guru Sekumpul ataupun ayah Sekumpul. Tak ada. Tanya lagi, bila pergi dia tanya, sehinggalah tuan-tuan, sekali tu dia tanya lagi pasal hebat Kiai Muhammad Zaini ni. Kuliah dia 1000 orang. Kalau dia buat sebelum Maulidun dia tak melimpah sampai kelar, walaupun dah meninggal dah tuan-tuan lama. Kalau majlis memperingati dia sampai dekat seminggu, ratusan ribu ramai. Jadi dia tanya sekali tu, Habib boleh sekat, dia tak ada di bawah aku, wali bawah aku, bukan, dia tak duduk bawah aku, tapi dia ada kerajaan dia sendiri. Mana ni kira hebat lah, ada kerajaan sendiri, wali bagi kerajaan. Dan
Kiai Muhammad Zaini Abdul Qadir Sekumpul ni disebut juga wali akhwan. Wali akhwan ni hanya 200 tahun baru seorang ada. Tuan-tuan, Habib Anis ni abang kepada Habib Ali. Habib Ali ni, kawan ni kata, Habib ni cerita ayah dia Habib Ali satu hari bawa gambar Habib Abdul Qadir Sakaf. Habib Abdul Sakaf ni saya pernah cerita kat Muslim sebelum ni, ada dia terima jemputan kenduri di rumah anak murid dia. Dia pun pergi lah. Dia asal orang Yaman. Lepas tu duduk di Jeddah. Meninggal pun dalam 3-4 tahun lepas di Jeddah. Bila pergi penuhi jemputan kenduri tu, habis kenduri, anak murid ni pun bila Tok Guru nak balik, dia hantar sampai ke kereta. Jadi anak murid lain dah siap dah, driver dah siap semua. Habib Abdul Qadir Sakaf pun naik kereta. Anak murid tuan rumah ni pun nak bagi layanan sampai ke hujung lah. Dia tolong tutup kereta, tutup pintu kereta. Lepas tu kereta pun jalan. Bila dah jauh, tak nampak dah rumah anak murid buat kenduri tu. Anak murid tu pun dah masuk rumah. Habib Abdul Sakaf ni kata kat anak murid dia, berhenti buat apa? Dia buka pintu, tarik tangan dia. Tangan dia duduk, tuan-tuan, duduk gantung. Rupa-rupanya tangan tu terkapit. Anak murid tu tutup pintu, kapit rapat. Tapi tak dengar, tuan-tuan, kok mengadu sakit ke apa, tak tahu. Ni Tok Wali, tuan-tuan. Bila anak murid ni cemas, ni pakat cemas pasal apa? Habib tak abang. Pasal apa tak abang? Dia tak abang. Dia kata, aku takut kawan kamu, takut anak murid dia tadi tutup pintu tu, takut terasa ataupun sedih dan menyesal, rasa bersalah. Tak mau dia rasa bersalah sampai akhir hidup dia. Pasal apa? Pasal tersilap tutup pintu, tak tengok tangan Tok Guru dulu. Kalau kita mampu dah kena maki kau tu. Tangan kapit ni bukan senang, sakit, tuan-tuan. Tutup rapat kan, tapi tak bunyi apa. Pasal apa? Nak jaga hati kawan tu sampai tu kata. Habib Abdul Qadir Sakaf ni, jadi Habib Ali ni bawa gambar Habib Abdul Qadir Sakaf pergi nak bagi jadi 3 keping. Dia pergi kedai Cina, minta kat Cina tu untuk buat bagi jadi 3 keping gambar full color, gambar berwarna, dan pun lemprit 3 gambar. Cina tu pun kata tak apa. Hari yang dijanjikan boleh ambil, mereka pun main. Cina tu kata, boleh tak satu gambar ni bagi kat dia? Dia bukit, Cina tu bukan elok 3 gambar. Boleh tak satu gambar penempering ni sekali bagi kat saya? Habib Ali kata, pasal apa? Dia kata dia nak ambil simpan di kedai ataupun di rumah dia. Habib Ali ni buka gambar, buka bungkusan frame tu, buka. Tiba-tiba Cina tu, tuan-tuan, dia sapu cermin yang frame tu, dia sapu muka, sapu badannya. Habib Ali pelik, siapa kan? Dia kata, aku minta nak simpan dan aku akan ganti dengan satu gambar ni percuma je. Tak pasal apa hang nak simpan? Hang bukan orang Islam. Dia kata, ni gambar Nabi hampa kah? Dia tanya Cina, ni gambar Nabi hampa kah? Tak. Ni bukan gambar Nabi kami. Ni gambar Habib Abdul Qadir Sakaf, pula orang alim duduk di Mekah tu, di Jeddah tu, dan dia keturunan Nabi. Tuan-tuan, Cina tu mengucap 2 kalimah syahadah tentu juga. Dia kata dia tertarik. Dia tengok gambar tu pun dia rasa lain. Dia rasa seronok tengok gambar Habib Abdul Qadir Sakaf. Dia kata, baru tengok keturunan Nabi macam ni, macam mana lah dengan Nabi. Tak keluar cakap sepatah pun tak keluar. Jumpa pun nak tengok gambarnya. Gambar kita, mak saya orang duk bakar lah ni. Gambar player ni bakar nama rempi putih, tengok depa bakar lah. Biasa gambar kita ha. Sampai teratur, masya-Allah. Dengan dapat hidayah ni, dengan orang tengok gambar ni. Allahu akbar. Muslimat. Kuatnya kesan. Siapa amalan? Amalan tu, tuan-tuan. Kemarin saya dengar Habib
ni Habib Quraisy Bahrul. Dia kuliah. Dia kata dulu ni ada nama Syekh Abdullah Bahlajan di mana itulah Habib Syekh Abdullah Bahlajan. Dia ni orang alim, orang soleh, tapi Allah uji dengan bini ni dia kata kurang ajar. Bini kira mulut capui, kasar. Isteri suami ni baik sungguh. Sampailah 1 tahun tak tahan dah. Syekh ni tak tahan dah dengan perangai bini. Dia tak buat, dia tak kata. Dia bawa diri pergi ke bukit-bukit, sampai dia bila jalan tu jumpa satu gua. Dia pun masuk. Lapar, makanan habis dah. Masuk tengok ada dalam gua tu ada 2 orang lelaki. Buat apa depa ni? Dia pun masuk pergi. Depa tanya mai mana, dia kata dia mai daripada satu tempat apa semua. Jadi lalu dia tengok gua masuk lah. Lepas tu depa kata mai duduk sekali. Kita nak berdoa, nak tawassul dengan Syekh Abdullah Bahlajan. Tuan-tuan, doa pinggan tu ditutup dengan satu kain. Lepas tu depa berdoa tawassul, minta ke Allah melalui kedudukan hamba Allah yang soleh nama Syekh Abdullah Bahlajan, kurniakan rezeki makanan kat kami. Tuan-tuan buka kain tu, makan tu ada. Syekh ni dengar nama dia disebut kain. Betul ke nama aku? Dia pun tanya, hampa kenal ke dengan Syekh Abdullah Bahlajan tu? Kami tak kenal. Lepas tu macam mana hampa boleh sebut dan guna nama dia, minta doa kat Allah? Kami tak kenal, tapi kami duk dengar tentang kesolehan dia. Soleh dia tu melalui kesabaran dia menghadapi qenah bini dia. Dia sabar dan dia diangkat kedudukan di sisi Allah dengan sebab sabar menghadapi qenah bini dia. Jadi orang sebut tentang kesolehan dia, kesabaran dia. Jadi kami minta ke Allah melalui dengan tawassul melalui dia, dan kami duk dapat makan ni bila kami tawassul melalui dia. Syekh Abdullah Bahlajan ni lepas dia makan dia balik terus. Balik tidak, dia lari terus, tak mau balik dah jumpa bini dia. Kali ni dia balik pasal baru dapat rahsia, baru terdedah rupa-rupanya kedudukannya diangkat dengan sebab kesabaran dia hadapi qenah bini dia. Macam cerita Imam Ahmad Rifai mengasas tarikat Rifaiyah, antara tarikat terbesar di dunia. Ahmad Rifai ni anak murid sampai mai, Tok Guru ceraikanlah bini tu, duit kami akan bagi, Tok Guru menikah lain lah, kami sedia semua. Kami kesian tengok Tok Guru, tengok Syekh ni teruk sangat bini Tok Guru, teruk sangat. Tuan-tuan, Imam Ahmad Rifai ni orang hebat. Kalau dia kuliah, tuan-tuan, contoh kalau kuliah Jumaat ni 10,000 orang mai. Berapa hari sebelum kuliah tu pakat mai dah. Masa tu mana ada mikrofon, tak ada speaker. Tapi siapa-siapa orang pekak yang nak boleh dengar, mailah duduk dalam majlis ilmu Syekh Ahmad Rifai. Hilang pekak. Habis tutup wallahu alam, tutup majlis, pekak balik. Karamah ni, karamah Allah bagi. Imam Ahmad Rifai kata kat anak murid dia, apa tahu tak, Allah bagi kedudukan kat aku sampai terani ni dengan sebab aku sabar qenah bini aku tu. Orang lelaki jadi pokok jadi wali. Tapi dah muslimah jadi isteri, jangan pula ni saya abang saya duk cadang nak pergi abang jadi tok wali, jadi saya nak buat perangai lah, abang sabar. Jangan itu. Lagi pahala tak dapat, dosa berlambah. Hidayah milik Allah Ta'ala kan. Jadi dia main macam pelik-pelik. Macam kita pun sebelum masuk, orang mereka masuk Islam ni pasal seluar dalam, macam-macam yang Allah Ta'ala nak tunjuk tentang kebenaran agama ni sampai di luar daripada kemampuan akal kita. Jadi orang Mekah, Allah cerita, orang dulu ni kalau Allah tunjuk kebenaran Nabi sampai terang tu, pintu langit dibuka, dan mereka dibawa naik turun sekalipun, mereka tak percaya juga. Mereka duk kata kita ni kena sihir ni, kena sihir. Tuan-tuan, saya baru teringat Ustaz tak saya mai minggu depan ni Ustaz Arifin Ayub akan mai, tapi dia mai di Madad. Ustaz Arifin Ayub duk berubat yang duk viral kuliah-kuliah perubatan dia. Dia tiap-tiap bulan dia mai buat rawatan di rumah dusun lah, rumah dusun Tokek Jeruk Pak Ali. Hari Sabtu, hari Ahad. Biasa minggu kedua atau minggu ketiga. Kalau 2 hari ni biasa 100 orang lah. 100 orang kena daftar, pasal tak mau lebih bayaran, tak kena bayaran apa, kecuali siapa nak bagi, bagilah.
Tu pun bukan bagi kat Ustaz Arifin secara langsung. Bulan ni minggu depan ni, hari Sabtu katanya dia ada kuliah maghrib di Madad. Hari Ahad tu dikhususkan untuk rawatan. Saya dimaklumkan juga ada pendaftaran supaya boleh had jumlah yang akan nak dirawat. Jadi siapa-siapa ko ada masalah sakit ke apa ke, tuan-tuan kena tengok, aku tengok elan untuk pendaftaran rawatan tu pada 19 bulan hari Ahad di Madad. Tapi ni payah nak dapat jumpa dia. Tuan-tuan, WhatsApp ni takat dia bagi tahu ni WhatsApp hari-hari ni 1,500 ke atas. Orang masuk minta nak minta dia rawat ni, nak jumpa dia rawat. Dia tak dijawab dah. Lepas tu ada orang yang faham tak faham maki. Mampus dululah saya ni. Kan? Dia nak jawab macam terlalu banyak. Saya hantar mesej kat dia 3 minggu, bukan 3 minggu dah. Sebulan lebih ni. Tak jawab lagi. Biru pun tak nak. Mana dia tak baca. Tak baca. Kawan-kawan anak murid ni faham. Dia pun pesan kalau penting sungguh, WhatsApp berulang, kena berulang sampai dia tengok, dia perasan. Pasal banyak sungguh. Allah ni masalah kan banyak, macam-macam. Kena share. Kemarin saya tengok ada Ustaz Arifin cerita ada seorang lelaki, dia pergi kerja di Sabah. Lepas tu dia berkenan dengan anak dara sana. Pak budak tu panggil, kata nak berkawan sungguh lah. Nak sungguh kat anak dia. Budak Semenanjung ni kata bersungguh bukan main-main. Tak apa. Pak lelaki perempuan tu berbagi. Dan cerita lelaki tu kena balik kerja main Semenanjung. Balik main, hati tawar. Tak jadi nak sambung hubungan tu. Pak tu pesan dah, pak perempuan tu pesan dah. Ingat, jangan buat ataupun kenat terhadap nak. Kalau buat, hang siap. Balik tuan-tuan tiba-tiba tawar. Dah jumpa kot sini kot. Dia main jumpa Ustaz Arifin ni, tuan-tuan, kain lidak, kain selena tu dia bukui kepala dia macam apa? Sing. Macam sing. Macam Haji Sing. Haji Sing ada ke tak kita lah ni? Tak ada. Pasal apa pakai sing tu? Ustaz Arifin kata saya ayah nak berubat orang bukan Islam ni. Kadang orang bukan Islam tak boleh terima kan baca Quran. Dia kata, "Dok, saya Islam, Ustaz." Lepas tu yang ikat rambut kepala tu macam sing. Dia cerita, dia kata dia kencing baru ni, kencing, ayat kencing keluar tapi tak nampak kemeluan. Kepala pindah main duduk di day ni. Tu Sabah Sarawak biasa. Biasa tuan-tuan dia buat bagi. Jadi tak pin kata bila dia tak pin pegang day, terasa sungguh kemaluan tu sekali dengan apa ni anggota di bahagian kemaluan tu. Dia buat. Orang boleh buat batera tu. InsyaAllah muslimat untuk kita pun sampai dah. InsyaAllah minggu depan kita bersama dengan hari ni Ustaz Abdullah Din, no? Kalau Ustaz Nasir. Kalau Ustaz Nasir memang tak main lagi waktu ni. Minggu depan dengan Ustaz Nasir insya-Allah. Wallahu alam. Kita sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wal rusukh والصلاح القلب والجسد والروح وتوبة النصوح. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.